Rahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabil nizam sya'ila lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى المشايخنا ومعلمنا ولذوي حقوق علينا شلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل باللقات وتنفرج به الكربة قضى الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sekalian. Pertama kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri peluang kepada kita pada hari ini untuk baiki amal kita. Setiap kehidupan adalah peluang yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk kita bertaubat, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Allah telah seru, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubat, kembalilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kembali. Ya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat muslimin muslimat, jadi perkara yang paling penting di atas muka bumi ini dan juga di akhirat adalah agama. Dan apa jua perkara di dunia dan di akhirat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Kan? Apa jua masalah, apa jua keadaan yang kita tengok depan mata kita, kan? Dan apa jua keadaan-keadaan yang Allah jadikan sebagian golongan yang tinggi, sebagian golongan yang rendah, sebagian golongan yang kaya, sebagian golongan yang miskin. Ini semua adalah kerana masalah agama. Allah Ta'ala nak lihat di setiap hamba dia, siapakah di antara hamba-hamba dia itu, dalam apa jua keadaan, dalam apa jua posisi, adakah dia dapat mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah yang jadikan. Allah yang jadikan semua ni.
apa juga dengan kesenangan, kesusahan, kegembiraan, semua Allah yang jadikan. Dan Allah Ta'ala berkehendak untuk menguji siapakah di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang telah diberikan posisi masing-masing, adakah dia dapat mengamalkan agama Allah ataupun tidak. Kan? Sejauh mana hampir dia dengan Allah Ta'ala ataupun dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah perkara yang kita perlu tanamkan. Perkara yang pertama sekali, kan, kita kena faham maksud kita hidup kat dunia ni. Pertama sekali nak mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga Allah Ta'ala redha pada kita. Ini matlamat utama kita. Lepas tu barulah selain-selainnya yang berkaitan. Untuk capai matlamat tersebut, kan, Allah Ta'ala jadikan jalan cerita macam-macam. Ada seorang tu dia akan menjadi seorang saudagar, seorang peniaga, seorang guru, seorang engineer. Ini semua adalah kerana Allah Ta'ala jadikan. Allah Ta'ala tengok bagaimana posisi-posisi yang Allah Ta'ala jadikan ni. Adakah mereka ni benar-benar nak mengamalkan agama Allah atau tidak. Jadi oleh kerana itulah, jadi kita kena faham dengan betul bahawa tidak ada perkara yang lebih penting di atas muka bumi ini melebihi perkara agama. Sebab itulah kita kena ambil berat tentang agama. Di atas masuk perkara itulah pada hari ini kita sambung pengajian kita, kitab Ushul Tauhid, masuk pada bab yang baru, iaitu faslun fit turuqi ila Allah Ta'ala. Kita masuk pada kitab Ushul Tauhid pada fasal menyatakan segala jalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fi daraini amin. Amma ba' faslun fit turuqi ila Allah Ta'ala. Ini suatu fasal pada menyatakan segala jalan, at-turuq, iaitu isim jamak. Jadi nak bagi tahu tu banyak jalan. Banyak jalan-jalan tu banyak. Pada menyatakan segala jalan kepada Allah. Makna nak bagi tahu bukan hanya satu jalan je untuk sampai kepada Allah, tapi berbagai-bagai jenis jalan kita boleh sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan macam perumpamaan kita dekat dunia, dia mungkin dia dah tahu dah. Nak pergi ke Kuala Lumpur tu pun, contoh pergi Kuala Lumpur, tak payah pergi Kuala Lumpur, pergi Rembau. Daripada Surah Haji Leman ni, nak pergi ke Rembau, dia pun ada macam-macam jalan. Ikut suka hati, nak ikut dekat ke nak ikut jauh. Nak lewati taman-taman dulu ke, kalau nak jumpa kawan-kawan, lalu taman-taman dulu. Kan, kau rasa nak suasana kampung sikit, pusing jauh sikit. Kan, kau rasa nak betul-betul jauh sangat kan, sampai nak nampak Sepori, lalu jalan Sepori. Pusing juga sampai ke Rembau. Jadi banyak jalan-jalan dia. Itu dia kata bukan satu jalan je. Kan? Macam-macam jalan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka telah kita tahuhi bahawa banyaknya jalan untuk sampai kepada Allah, maka Syekh ni mengatakan ketahui olehmu bahawasanya segala jalan yang menyampai kepada Allah Ta'ala iaitu segala jenis ibadat dan taat dan khabar yang datang akan dia oleh Rasul daripada Allah Ta'ala, yang terkandung sekaliannya pengkhabaran itu di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan iaitulah agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita dah nampak dah kan jalan dia, iaitu secara rangkumannya, secara ringkasnya kita dah faham apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah jalan agama, itulah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain. Hanya mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan berjaya. Kan? Selain daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan memiliki kejayaan. Jadi jalan yang Allah iktiraf iaitu jalan Nabi. Sebab Allah Taala turunkan agama itu melalui Nabi, perantaraan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cuba ubah amalan-amalan bertentangan dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tak dikira sebagai amalan agama. Contohnya sembahyang. Sembahyang ni 5 waktu aja. Kan yang fardunya 5 waktu, tapi dia tambah lagi pula. Dia buat satu perintah sembahyang daripada 4 rakaat jadi pula 5 rakaat. Jadi 6 rakaat. Tak boleh lah. Itu maknanya dah ubah syariat, dah ubah undang-undang. Sebab agama itu telah kita bicara sebelum ini adalah undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kata agama. Dan iaitulah agama Allah Taala dan siratnya. Kan ada juga dipanggil agama tu sirat juga. Maksud yang sama. Siratnya dan apa? Dan sabilnya. Dan segala jalannya. Dan talinya yang disuruh kita berjalan dengan dia. Sebab itulah setengah ulama juga, walaupun nama sirat tu pun jalan juga, lorong juga, sabil pun sama, lorong juga, jalan juga, tarik pun sama juga, jalan juga, lorong juga, tetapi dia ada makna yang berbeza. Setengah ulama ada mengkajikan 3 makna ni. Sirat, sabil dan juga tarik. Jadi sirat ni asal ambil perkata apa? Sarata. Jadi dia macam satu jalan juga maksud dia. Satu lorong, dan dia juga dalam setengah kamus memaknakan sirat itu adalah jirsun, iaitu jambatan. Dia bermakna jambatan juga. Satu jambatan yang menyebabkan dia sampai ke satu tempat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bentangkan juga seperti mana siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu dibentangkan di atasnya, di bawah sirat itu adalah neraka. Itu kata jambatan tu. Lorong, jambatan. Nak masuk jambatan Pulau Pinang, dia ada lorong dia. Dia ada lorong dia, kena bayar tol apa semua kan. Lalu lorong, kan ada lorong juga, jalan juga, tapi dia jambatan. Jambatan ni nak bagi isyarat apa? Hati-hati dengan jambatan. Jadi jalan tu steering kena jaga betul. Kalau jambatan tu belok, kena belok. Kalau jambatan tu tegak, kena tegak. Kalau dia tak pandai kontrol, steering dia apa jadi? Kalau pergi Pulau Pinang, kalau dia belok kanan, kalau masyarakat pergi, salah belok ke kiri, maka dia akan terjun ke lautan. Belok ke kanan pula, pergi lane orang sebelah berlanggar pula. Jadi, nak kena bawa betul. Ni mana sirat? Sirat tu satu jambatan, jadi kena, di sini pun diisyaratkan, maka nak lalu jambatan ni kena berhati-hati. Jadi, siratul mustaqim juga sama juga. Kita nak berjalan di atas sirat, nak jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisyaratkan kepada kita perlunya berhati-hati untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mana sirat juga. Dan setengah pula sabil. Sabil pun jalan juga. Sabil pun ambil perkataan apa? Sin, ba, lam. Sabala. Sabala yalbusu. Maknanya dia ambil perkataan tu sabala sin ba lam. Setengah kamus memaknakan sabal tu juga adalah satu melepaskan.
melepaskan satu ataupun menguraikan sesuatu. Menguraikan daripada atas ke bawah. Betul juga. Daripada atas ke bawah, macam jambatan mana jambatan apa ataupun tangga daripada helikopter. Helikopter nak selamatkan mangsa kan, dia akan lepaskan tangga tu, dia akan mendaki. Jadi agama tu pun diumpamakan begitu. Seumpama satu tangga yang daripada atas ke bawah nak lepaskan. Supaya apa? Mangsa-mangsa di bawah ni dapat diselamatkan. Jadi maksud dia pun selamat. Jambatan tadi maksudnya selamat juga. Dan tangga daripada helikopter tadi pun maksudnya selamat juga. Begitu juga dengan Tariq, itu jalan lorong pun sama juga maksudnya itu jalan keselamatan. Jalan keselamatan untuk diri kita. Menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dah dia kata, dan iaitulah agama Allah Taala itu, dan siratnya, samalah maksudnya, dan sabilnya, dan talinya. Talinya pun sama, mana habal, tali, habal. Tali itu pun sama juga, nak selamatkan orang daripada dia tenggelam dekat lumpur ke, dekat selut ke, dekat sungai ke, dia akan baling tali. Baling tali, dia pegang tali tersebut, maka dia akan diselamatkan. Begitu juga. Dia diumpamakan. Tapi dia punya matlamat adalah selamat. Matlamat dia selamat untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Dan talinya yang disuruh kita semua ni berjalan dengan dia. Berjalanlah dengan jalan-jalan tadi itu. Berjalanlah dengan jalan-jalan tadi itu. Sebab nak menuju pada Allah tu, banyak dia punya stage-stage dia. Banyak perenggan-perenggan dia. Kan? Banyak tahap-tahapnya. Ada kronologi dia. Kan? Ada kronologi, susunan nak sampai pada Allah. Kadang-kadang jumpa jalan ni macam kita nak pergi ke Rembau ni. Ada dia punya peraturan-peraturan susunan nak sampai ke Rembau tu. Kan? Keluar Sempang, ada Sempang 3. Nak belok kanan ke nak belok kiri? Belok kanan. Terus sikit kan, ada traffic light. Ada traffic light tu, color merah, color hijau, color kuning. Mana nak lalu? Tunggu color hijau. Belok kanan pula. Kemudian naik pula sirat. Naik jambatan ada kereta api kat bawah. Lalu pula. Kemudian tu buat keputusan. Nak pergi Gombau, nak masuk daripada pintu topi ke, daripada pintu depan. Nak jumpa mana dulu? Nak jumpa bank dulu ke? Nak jumpa mana dulu? Nak jumpa kedai makan sarapan dulu. Pilih buat jalan. Tu dia kata jalan-jalan. Banyak jalan dia. Kemudian dan berpegang dengan dia, dan hendaklah kita berpegangkan dengan agama itu, dengan jalan itu, yang disuruh akan kita dengan minta tunjuk akan dia dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ihdinas siratal mustaqim. Itu dia yang artinya, tunjukilah olehmu akan kami akan jalan yang betul atau jalan yang lurus. Dalam tafsir Fatihah yang dimaksudkan ihdinas siratal mustaqim, jalan siapa? Iaitu jalan-jalan para anbiya alaihimus salatu wassalam, serta orang yang mengikuti jejak langkah mereka semua. Ini golongan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala beri selamat. Sebab tu ada kaitan ayat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Nikmat agama tu. Keseronokan agama tu. Sehingga macam mana? Sehingga di awal Islam, Hazrat Bilal radhiyallahu an, dia dibaringkan di atas padang pasir. Kemudian dihempap dengan batu. Kalau kita tengok seksa, tapi di situlah mereka merasakan kemanisan, kenikmatan ketika diseksa. Itulah kenikmatan mereka. Dan yang paling kena seksa di awal-awal Islam, satu nama sahabat, iaitu nama
Al-Khaba apa? Siapa nama tu? Ha? Satu nama sahabat yang mana yang belakang dia semua habis. Belakang dia semua habis dimakan oleh api. Itu mereka merasakan kenikmatan. Ni kita tak kena contoh macam mereka ni. Maknanya kita buat ibadat tu seronok, mujahadah. Kan? Sebab tu agama ni mujahadah. Setelah mujahadah baru dikurniakan nikmat. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dijemput Isra' dan Mi'raj. Sebelum Nabi SAW dijemput Isra' dan Mi'raj, apa yang berlaku pada diri Nabi? Nabi telah bermujahadah. Nabi kena baling batu, Nabi kena hina dan macam-macam yang berlaku terhadap diri Nabi SAW. Setelah itu baru dijemput Nabi SAW menghadap kepada Allah SWT, dijemput Isra' terus Mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mujahadah, nak bagi isyarat pada kita ni, agama ni mahal. Bukan senang-senang tak dapat. Duduk-duduk diam takkan dapat. Duduk diam takkan dapat. Sebab agama ni dengan mujahadah. Sejauh mana kita susah payah mujahadah dalam agama, sejauh itulah darjat kita di sisi Allah. Sejauh itulah sebenarnya kedudukan kita ataupun tahap iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita perlu mujahadah. Ini kita tidak ada mujahadah. Sebab tu kita tak rasa perintah Allah ni agung. Tak rasa sembahyang tu betapa penting ni, tak rasa. Segala perintah Allah tak rasa kepentingan. Sebab apa? Tidak ada mujahadah. Bila kita ada mujahadah, kita akan merasa ni. Tunjukkan olehmu akan kami akan jalan yang betul. Artinya, apa yang jalan betul tu? Artinya agama yang sebenar. Dan firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih." Artinya bahwasanya ini agama Islam. Ini agama Islam, iaitu jalan aku. Artinya agama aku. Hal keadaannya yang betul, ia maka ikut oleh kamu akan jalan aku tadi, jalan Allah Ta'ala tadi. Dan jangan ikut sekalian kamu akan segala jalan yang lain daripadanya, iaitu segala jalan yang kufur dan sesat dan bid'ah. Maka jadi bercerailah jalan itu dengan kamu daripada jalannya. Jadi jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala ni sajalah jalan keselamatan bagi umat manusia ni. Kalau dia nak ambil jalan, dia tak nak ambil agama dalam kehidupan dia, maka dia akan sengsara. Suka tak suka, dia akan sengsara besok di akhirat kelak. Nak bagi tahu sengsaranya seseorang tu dalam neraka, satu perihal dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang satu orang yang kaya dekat dunia ni, tetapi dia buat amalan ahli neraka, maka dia telah dicelupkan sekejap dalam neraka. Dicelupkan sekejap, masuk ke dalam neraka, lepas dikeluarkan. Maka Allah tanya kepada dia, adakah kau pernah merasakan kesenangan? Padahal kat dunia dia memang senang, tak pernah susah. Apa juga semua ada nikmat kat dia. Tetapi direndamkan sekejap saja, sesaat dimasuk dalam neraka, dikeluarkan balik, tanyakan kepada dia, apakah kamu pernah merasai senang dahulu? Maka dia kata, ya Allah, demi Engkau ya Allah, tak pernah aku merasakan kesenangan. Padahal selama hidup dekat dunia tu, tak pernah dia susah. Senang, lahir-lahir dah kaya. Lahir-lahir dah kaya. Tak pernah susah, tak pernah apa. Tapi tiba-tiba masuk dalam neraka sekejap, dia Allah celup, Allah tanya balik. Maka dia rasa dah tak pernah hidup dia tu merasakan kesenangan. Punya azabnya neraka di dalam neraka. Sebab dalam satu hadis lain pula, menceritakan tentang neraka itu, seksa yang paling ringan, iaitu memakai terumpah neraka. Apabila pakai saja, dalam riwayat tu mengatakan, maka pakai saja terumpah itu,
maka menggelegak kepala otak dia dan gigi dia menjadi berapi dan usus dia hancur sehingga jatuh ke kaki. Itu paling ringan. Paling ringan. Paling ringan. Sebab tu jangan rasa selamat dah. Kata tak apa lah. Orang beriman ni setengah orang kata lah beriman, kita ni orang beriman tak apa. Mati masuk neraka, lama-lama masuk neraka pun keluar. Masuk dalam syurga. Ya betul. Ya betul kan. Tapi tahan ko. Tahan ko, masuk bukan sekejap-sekejap. Bertahun-tahun masuknya, beribu-ribu tahun. Berjuta-juta tahun masuknya. Duduk sebelah mengacau peranan pun dah tak tahan. Ini nak duduk dalam neraka yang azab. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Tetapi nikmat syurga pula, Allah SWT cerita, Nabi SAW ceritakan, satu orang yang kat dunia dia sangat-sangat susah. Dipandang hina oleh masyarakat susah. Tak ada apa-apa. Tapi nilai iman dia dalam diri dia. Kan? Maka apabila di akhirat besok, Allah Ta'ala masukkan dia sekejap dalam syurga, kemudian keluarkan balik, Allah tanya kepada dia, adakah kau pernah merasakan kesusahan? Maka dia kata, demi Allah, demi kau ya Allah, aku tak pernah susah. Sehingga lupa kita nak bagi tahu tu. Sehingga lupa yang akan susahnya di dalam dunia dulu. Padahal dia susah betul kat dunia. Tapi dimasuk dalam syurga, lupa segala kesusahan. Dan dia tak merasakan bahawa dia tak pernah susah. Kehidupan aku memang sentiasa senang aja. Ini kenikmatan yang Allah SWT ceritakan. Yang Nabi ceritakan. Dan Nabi ceritakan nikmat syurga yang paling kecil pun 10 kali besar dunia lain. Ini yang Nabi cerita, banyak lagi yang kita tak tahu. Dan surah Sejadah pun ada beritahu, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi tidak ada satu orang pun yang mengetahui akan nikmat-nikmat yang Allah sediakan, ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan. Bagi seorang itu dia takkan tahu, dia tak tahu pun. Rahsia Allah. Seorang pun tak tahu. InsyaAllah sekiranya kalau kita sampai kat sana, kita akan lihat apakah nikmat-nikmat yang Allah sediakan bagi kita. Tu kita kena usahakan lah. Supaya diceritakan nikmat-nikmat ini supaya bagi kita semangat. Bagi kita semangat untuk betulkan kehidupan kita, betulkan minda kita, kehidupan kita yang sebenar adalah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Asal kita punya baka kita, asal datuk nenek moyang kita adalah berasal daripada syurga dan tempat kita, kampung kita adalah syurga. Jadi itu jangan kita lupakan. Jadi kaedah nak sampai syurga senang je, amalkan agama Allah, taat pada Allah, sampailah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan jangan jadi bercerailah jalan itu dengan kamu, maknanya nak bagi tahu janganlah bercerai. Bercerai itu akan menyebabkan dia terputus jalannya, akan menyebabkan kesusahan-kesusahan. Maka Syekh ni mendatangkan dalil tentang perkara tersebut. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa'tasamu bihablillah, wa'tasamu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Artinya berpegang olehmu sekalian kamu dengan tali Allah. Tadi habl. Bihabl. Dengan tali Allah. Artinya agama Allah pada hal sekaliannya dan jangan bercerai-cerai. Tu dia kata jangan bercerai-cerai sekalian kamu dengan berpegang kepada agama yang lain daripada agamanya, iaitu segala agama syaitan dan kufur dan bid'ah dan sesat. Itu maksud bercerai itu tadi. Jangan kamu ambil jalan selain daripada perkara itu. Kamu nak berpisah daripada agama Allah. Kamu ambil agama lain untuk menjadi anutan bagi kamu. Maka satu orang apabila dia mengambil pertolongan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, setengah ulama mengatakan orang yang mengambil selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan sebagai pembantu, untuk menjadi bantu dia, mengharapkan bantuan daripada selain daripada Allah, maka ulama mengatakan seperti mana dia mencari bara api di dasar lautan, maka dia akan kecewa, takkan jumpa. Cari takkan jumpa, dasar lautan dah lah air.
Nak cari bara api dekat dalam dasar lautan, pasti dan pasti tidak akan menjumpainya. Sebab tu tidak ada jalan keselamatan dunia dan akhirat melainkan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah fahamlah, hanya Allah yang boleh bantu kita. Jadi kita luruskan agama kita, betulkan agama kita dengan kita memeriksa diri kita. Berapa banyak amal agama yang telah kita sempurnakan. Selagi tak sempurna kita usaha. Dan kemudian dia kata apa? Bermula agama Allah itulah yang dinamakan akan dia dengan agama Islam. Agama Allah tu iaitu agama Islam. Allah Ta'ala menjelaskan dalam Quran, Allah kata, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Tak ada agama lain. Tidak ada agama lain. Nabi terdahulu sampailah Nabi akhir zaman 124,000 para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka semua beragama Islam. Cuma yang bezanya adalah syariat masa ketika nabi-nabi tersebut diutuskan. Sebab setiap nabi dia ada syariat masing-masing. Termasuklah Nabi SAW, nabi yang akhir, iaitu Nabi pun mempunyai syariat yang tersendiri. Dan sekiranya adalah nabi-nabi yang sebelum ni wujud di zaman ni, hiduplah nabi-nabi itu umur 1000 lebih tahun ketika zaman ni, maka dia tak boleh lagi pakai syariat mereka lagi. Mereka hanya boleh mengikuti syariat Nabi SAW. Kalau Nabi Isa hidup pun, Nabi Isa kena ikut syariat Nabi SAW. Nabi Musa hidup pun, Nabi Musa kena ikut syariat Nabi sekiranya dihidupkan di zaman ini. Dia tak boleh amalkan agama cara seperti mana cara yang dia diutuskan sebelum Nabi dilahirkan. Tak boleh, tak sah agama dia. Dia kena ikut cara Nabi SAW. Ini kemuliaan bagi Nabi SAW. Sebablah sebelum Nabi SAW untuk naik ke Mi'raj, Allah Ta'ala perintahkan semua segala roh para anbiya alaihi wassalam, 124,000 para anbiya berkumpul di belakang Nabi SAW. Kemudian Nabi yang mengimamkan sembahyang. Nak bagi syarat pada kita semua. Allah Ta'ala nak bagi kemuliaan, nak bagi kenal. Inilah dia ketua kamu, inilah penghulu kamu. Kamu kena ikut dia. Kalau dia kata A lah, B lah, kena ikut. Tu dia. Yang dinamakan akan dia agama Islam, dan dengan dinul haq, seperti yang telah lalu bahasnya, seperti agama yang hak. Din tu agama, al-haq tu adalah yang sebenar, agama yang sebenar. Telah pun kita jelas di dalam fasal ad-din yang lepas, yang lebih lebar panjang, kita cerita pasal agama. Seperti yang telah lalu bahasnya, dan pada bicara ad-din, dan ketahui olehmu kaul, bahwasanya pekerjaan agama Allah tersimpan ia kepada 3 bahagi. Pertamanya wallahu a'lam. Cukup. Gini nak berhenti awal. Sebelum bunyi ke dah bunyi? Ngam nampak. Kali ni saya berhenti tepat. Wallahu a'lam. Kita berhenti kat situ. Dan ketahui olehmu qaul, ya bahawasanya pekerjaan agama Allah tersimpan ia kepada 3 bahagi. Pertamanya wallahu a'lam. Cukup kat situ. Jangan risau. Hari ni boleh balik cepat. Wallahu a'lam. Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada. Ya. Okey. Sembahyang apakah ketika Nabi SAW sebelum dia di Mi'raj,
Kemudian Nabi semayang. Semayang apa tu? Itu semayang sunat. Nabi buat semayang sunat. Yang setengah riwayat kata sunat tahiyatul masjid. Dibuat secara berjemaah. Ya. Sama. Tapi cuma rakaat tu beza. Tak difardukanlah lagi. Amalan semayang ni dah ada tapi tak difardukan lagi. Setelah dinaik atas baru difardukan. Sebab amalan tu khusus tu pada anbiya. Solat ni. Tak pada orang ramai. Jadi apabila setelah difardukan barulah start itu, barulah ada solat. Sebab awal-awal agama, awal-awal Islam dulu tak ada semayang. Masa di Mekah dulu, apa pertama sekali yang Nabi buat iaitu dakwah, mengajak manusia supaya beriman kepada Allah. Itu amal yang dibuat oleh Nabi dan Sayyidina Abu Bakar ikut. Perkara tersebut dia telah mengajak lain supaya beriman. Pertama beriman, sabar-sabar, ingat zikir pada Allah, sabar. Sampailah di hujung-hujung Nabi berada di Mekah, maka Allah Taala jemput Nabi Isra' dan Mi'raj untuk terima anugerah semayang. Anugerah semayang lah. Padahal banyak lagi. Itu salah satu anugerah yang besar, anugerah semayang lah masa ketika Mi'raj tu. Kan? Bukannya satu azab. Sebab tu kita jangan rasa semayang ni azab. Semayang ni satu anugerah. Kita kena usahakan juga, walaupun dengan kemalasan yang ada, kita kena usahakan supaya kita rajin juga semayang, suka. Berat semayang ni. Paling-paling berat subuh. Dengar azan tu Allah. Sekejapnya. Kita kata kan. Padahal bukan kata sekejapnya. Kenapa lah azan ni? Nantilah dulu aku ngantuk kan? Jadi ini kita kena usahakan. Jadi sebab tu apabila kita ada kemalasan, cara kaedah dia macam mana? Sebab semayang ni, kita tengok balik kronologi berlakunya Isra'. Kan? Jadi kita tengok macam mana Nabi SAW nak dapatkan perintah semayang tu. Macam mana keadaan dia. Pertama sekali sebelum Nabi buat perjalanan, apa yang dia buat? Allah Ta'ala membersihkan hati Nabi. Kan? Allah Ta'ala bersihkan. Keluarkan ada ketulan hitam yang ada Nabi. Kemudian dituangkan dalam hati Nabi apa? Iman dan hikmah. Kan? Iman dan hikmah. Kan? Jadi sebelum itu lagi sebenarnya, sebelum dibawa Nabi Isra' dan Mi'raj, apa perkara yang Nabi buat dulu? Dakwah. Dakwah. Lepas dakwah barulah dia penyuci nak pergi jalan dapat solat. Nabi dia bersihkan hati terlebih dahulu, kemudian baru dapat perintah semayang. Begitu dengan semayang. Semayang kita apa yang didahulukan dulu? Dakwah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, kan dakwah. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Kan, ya Allah, inilah dakwah yang sempurna. Apa yang dakwah yang sempurna? Azan tu. Nampak kat sini dah mengisyaratkan kita. Pertama, kalau kita nak dapatkan semayang pertama sekali, nak dapatkan semayang yang betul, pertama sekali dakwah. Tu sebab sebelum semayang kita kena buat dakwah, betulkan hati kita. Kemudian kena apa? Lepas tengok, selepas Nabi buat dakwah, sebelum dijemput, Nabi dibersihkan hati terlebih dahulu. Dah bersihkan hati, dituangkan iman dan hikmah. Jadi iman ni perlu diusahakan. Jadi iman, siapa yang bagi iman? Allah. Hikmah, siapa yang bagi? Jadi ulama kata nak dapat iman dan hikmah, kena doa pada Allah Ta'ala. Pertama doa juga pada Allah, kemudian usahakan. Kan doa? Kan Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman, kan kita minta iman tu. Jadi iman ni perlu doa. Kita banyak doa. Hikmah pun sama. Hikmah pun doa. Dan setengah ulama mengatakan nak dapatkan hikmah itu dengan mempelajari ayat Al-Quran ataupun dengan membacanya. Sebab tu kena rajin baca Quran. Sebab apa? Di dalam Quran itu banyak sekali hikmat yang ada dalam Quran. Jadi untuk kita dapat semayang sempurna, itu perkara pertama yang kita kena buat. Kena ikut susunan tu. Nampak? Pertama dakwah.
Dan syarat dah sebelum sembahyang tadi dah dakwah azan dulu. Itu cara kaedah dia. Dah dakwah baru dirikan sembahyang. Nak sebelum dirikan sembahyang tadi tu kita kena sucikan hati kita. Kita kena dakwah diri kita. Sebab tu lepas azan sunat kita sambut. Nampak tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya kita dakwah dengan diri kita. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita dakwah diri kita. Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Mengaku pada Nabi SAW itu adalah Rasulullah. Dalam hati kita bersama Nabi itu Rasulullah. Dakwahkan dalam diri kita. Sebab itu sunat menjawab. Supaya apa? Kita juga didakwah. Supaya roh kita pun didakwah supaya masuknya iman itu. Kan? Kemudian sebelum persiapan, sebab tu ada persiapan sebelum sembahyang tu. Patutnya kita kena tunggu sembahyang. Itu nama diri sembahyang tu. Dia tunggu sembahyang. Dia baca Quran, dia zikir, dia buat apa semua dah. Selesai amalan hati rohani dia dah cukup. Barulah dia sujud kepada Allah. Tempat nak jumpa, nak dekat dengan Allah sujud. Wasjud waqtarib. Dan sujud kamu hampir dengan Tuhan kamu. Kena surah Al-Alaq kan. Wasjud waqtarib. Dan sujud dan hampirlah kamu kepada Tuhan kamu. Sebab sujud saja yang dekat kita dengan Allah. Cara kita nak dekat dengan Allah, cara ni sujud. Nabi pun mengatakan, berbantulah aku dalam memperbanyakkan sujud. Kau nak jumpa aku besok di akhirat kan? Kau nak bersama dengan aku akhirat kan? Nabi kata, perbanyakkanlah oleh kamu akan sujud, iaitu sembahyang. Sebab tu bangun malam jangan kita tinggalkan. Paling kuat malam-malam pun belajar buat 2 rakaat lah. Kan? Belajarlah paling kurang tu, itu paling koman-koman lah. Paling orang kata tu paling lemah lah tu. Dan 2 rakaat tak payah baca surah tu, Fatihah baca lah. Baca yang fardu je lah. Dah borek pun dah. Kan? Tak boleh pun nak berdiri, duduk lah. Kan? Duduk, yang penting ada wuduk. Yang penting nak sembahyang tu ada wuduk. Sembahyang malih nak berdiri kan duduk lah. Sunat. Sembahyang sunat sah duduk. Ini tahap tamu punya malih lah nak bagi tahu tu. Sembahyanglah duduk. Angkat takbir Allahu Akbar. Bacalah Fatihah. Kan? Ada istiqomah duduk dah kasut takkanlah jumpa Allah ni duduk dah sogan pula dengan Allah. Sampai kita dah segan dengan Allah, barulah ada peningkatan. Itu namanya ada perkembangan rohani. Sebab tu kita kena kembangkan rohani kita. Beri rohani kita makan. Selama ni kita bagi jasad kita je bihun. Kau jadi kita tak bihun juga. Kan? Tu jasad kita kan. Lepas tu minum air Nescafe kan. Semua kita bagi jasad kita tu. Kan? Udang galah, udang apa semua kan. Siakap 3 rasa. Kita sedapkan jasad kita. Tapi roh kita tak bagi makan. Tu yang lemah nak buat amal agama semua jadi lemah. Wallahu alam. Cukup dah tu. Panjang soalan dia pendek tadi. Tapi jawapan dia jadi panjang. Wallahu alam. Kuliah jadi balik asal balik. Panjang sambung berhenti Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij an li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna bi syafa'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina wahdibina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Innahu minkum taqabbal ya karim. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.